Okey, dalam video ni kita akan tengok pasal hubung kait antara masa impak dan daya impuls. Lepas tu kita akan tengok pasal ikut lajak sikit lah. So kita still dalam subtopik yang sama pasal daya impuls dan daya impuls. Okey, kan kita dah tengok video ni, formula ni korang dah kenal. F equals to mv tolak mu bahagi dengan T. So daripada sini kita boleh nampak bahawa F dengan T ni hubungan dia adalah berkadar songsang. Berkadar songsang tu maksudnya bila satu bertambah, satu lagi akan berkurang dan sebaliknya lah. Okay. So dalam situasi ni kadang-kadang orang tak boleh nak bayangkan tau apa yang dimaksudkan dengan T. Okay, apa yang dimaksudkan dengan masa impak. So apa yang kita boleh cakap adalah, okay, video ni korang boleh tengok dekat sini sendiri. Okay, so first kali dia adalah belanggar. So kalau kita tengok dia belanggar. Okay. Nampak tak? Sekarang dia sentuh kan? So T adalah masa start daripada dia sentuh. Maksudnya dia start berlanggar sampailah dia betul-betul stop. Okey, cikgu, kita tengok video . Kita tengok video . Okey, sekarang dia dah berlanggar kan? Okey, nampak tak? Walaupun dia dah berlanggar, dia still bergerak. Dia still bergerak, sekarang baru kereta tu dah stop bergerak. So bila kereta tu stop bergerak, time tu baru kita tamatkan T. Jadi maksudnya dalam situasi ni, tengok . Okay, dia berlanggar dekat saat ketiga. Kan? Korang boleh nampak saat ketiga dia start berlanggar. Lepas tu dia berhenti bergerak pada saat ketujuh. So maksudnya T dia adalah 4 saat. Korang boleh bayangkan macam tu lah. So itu yang dimaksudkan dengan masa impak. Kita boleh bayangkan masa impak sebagai masa di mana dia start berlanggar sampailah dia betul-betul. Kiranya pelanggaran tu berlaku dalam tempoh masa berapa lama. So itulah dia ceritanya berkenaan dengan masa impak dan daya impuls. So dalam ni tujuan dia adalah cikgu nak tunjuk pasal kereta ni. So kereta ni bahagian depan ni nama dia adalah zon remuk. Bahagian depan ni nama dia adalah zon remuk. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah crumple zone. So apa function crumple zone ni? So function dia betul-betul untuk crumple. So tujuan dia memang supaya dia boleh remuk. So kenapa kalau dia remuk? Kalau dia remuk, dia boleh memanjangkan masa. Okey, apa maksud dia memanjangkan masa? Okey, kita tengok balik. Korang tengok Dalam keadaan ni, bayangkan. Okey, sekarang ni, katakanlah benda ni tak remuk. Okey, maksudnya benda ni dia memang tak remuk. Bila dia tak remuk, maksudnya dia berlanggar tu, dia akan terus stop lah. Okey, the only reason dia masih bergerak adalah sebab kereta ni boleh remuk. So, kalau dia tak boleh remuk, maksudnya T dia akan pendek. Okey, jadi crumple zone ataupun zon remuk ni tujuan dia adalah memanjangkan T. So kenapa kita nak panjangkan T? Sebab F berkadar songsang dengan T. So bila T panjang, F akan berkurang. Jadi daya impuls berkurang. Jadi selamatlah orang dekat dalam tu. Okay, so itu adalah reason dia. Jadi macam mana nak explain betul-betul lah. So sebenarnya situasi dia sama je untuk semua. Maksud cikgu macam ni. Contoh, kita tengok dekat sini. First kali adalah first kali adalah kita boleh kata zon remuk. Kita mention pasal zon remuk akan memanjangkan masa pelanggaran ataupun masa impak. Lepas tu F berkadar songsang dengan T. Jadi bila masa pelanggaran atau masa impak bertambah, daya impuls akan berkurang. So kita akan kata dia kurangkan kecederaan kepada kepada penumpang ataupun pemandu. Okay, so crumple zone will increase the time of impact. Crumple zone will increase the time of impact. Since force is inversely proportional to the time of impact, as time increase, force decrease. So this will decrease the possibility of injury ataupun reduce the injury of the passenger ataupun the driver. Okay, so ini adalah untuk kereta. Tapi dia tak semestinya tanya pasal kereta, dia boleh juga cakap pasal benda lain. So kita kena boleh apply benda-benda yang kita cakap tadi tu kepada situasi yang berbeza. So contoh dekat sini telur. Okay, dia ada dua permukaan, satu keras, satu lembut. Logik dia kecil-kecil lagi korang dah tahu dah, mestilah dia akan jatuh dekat atas keras dan pecah. Tapi kalau permukaan lembut dia tak pecah. Okay, macam mana nak kaitkan dengan masa impak? Okay, tengok bila dia jatuh dekat atas permukaan lembut, kan permukaan tu lembut. So, bila melembut, dia tak akan macam, okay, terus stop. Tidak. Dia dah sentuh permukaan tu, dia akan ke dalam. Sebab permukaan lembut tu akan melengkung. So, bila dia melengkung, dia akan ke dalam. So, bila dia ke dalam, maksudnya masa impak tu lebih
panjang. Padahal kalau dekat permukaan keras, takkanlah tiba-tiba lantai tu nak melengkung semata-mata ada telur jatuh kan. So, masa impak dia pendek. Jadi, kita sebutkan pasal permukaan tu dulu. Contoh kat sini, okey, permukaan dia adalah keras, jadi masa impak adalah pendek. Daya berkadar songsang dengan masa impak, jadi kesan dia adalah daya besar, daya impuls yang tinggi akan terhasil menyebabkan telur tu pecah. Okey, tapi kalau yang ini kita cakap, permukaan lembut mempunyai masa impak yang panjang. So, bila masa impak panjang, F berkadar songsang dengan T, jadi daya impuls adalah kecil. Jadi kesan dia telur tu tidak pecah. Jadi itulah ceritanya berkenaan dengan impuls dengan daya impuls ni. Okay, so soalan kalau dia tanya pasal objektif, biasa dia akan tanya soalan-soalan macam, okay, kenapa benda ni berlaku? So kita kena explain lah, masa impak panjang ke, masa impak pendek ke. Okay, contoh soalan yang ni. Okay, Rajah menunjukkan sebuah kereta remuk apabila melanggar sebatang pokok. So kalau kita tengok dekat sini, kenapa dia remuk? So sebab ingat, zon remuk akan memanjangkan masa, mengurangkan daya. So, kita tengok ayat yang betul-betul. Jangan baca laju-laju sebab nampak tak kat sini mengurangkan masa. Kan? So, kita pastikan ayat tu kita baca betul-betul. So, untuk soalan ni, jawapan dia adalah C. Okay, gitu. Alright, so sekarang kita tengok, satu lagi contoh dia adalah yang ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, bila dia lompat, apa yang dia buat? Dia bengkokkan kaki. Kenapa? Sebab, okay, dia macam ni tau. Bila korang lompat, nampak tak kat sini, kaki dia dah sentuh tanah tau. Dah ada pelanggaran. Kaki dia dah sentuh tanah. Tapi nampak tak, badan dia masih lagi boleh bergerak ke depan. Dia bukan terus stop. Badan dia masih lagi bergerak ke depan. So, kenapa dia boleh bergerak ke depan? Sebab kaki dia tu bengkok. So, bila dia bengkokkan kaki dia akan menambahkan masa impak dan mengurangkan daya impuls. So, dekat sini dia kata mengurangkan apa? Mengurangkan daya impuls. Bukan impuls tau. Mengurangkan daya impuls ke atas kakinya. Okey, menambahkan masa hentaman tapi mengurangkan daya impuls. So, setakat ni semua contoh yang kita tengok adalah T panjang, F kecil. So, kadang-kadang boleh je terbalik sebenarnya soalan dia. Okey, seperti mana T panjang F kecil, kita belajar juga pasal T kecil tapi F besar. So, contoh soalan kat sini, kita ada sistem pelantak cerucuk yang orang guna untuk pasak tiang tu, untuk buat bangunan kan. So, sekarang ni dia macam paku dengan penukul lah. Okey, kalau paku dia ketuk, terbalik. Penukul ketuk paku supaya masuk dalam kayu kan. So dalam kes ni, pelantak cerucuk ni dia ketuk cerucuk tu supaya cerucuk tu masuk dalam tanah. So dia kata huraikan macam mana benda ni benam dalam tanah. So macam mana nak explain? Okay, so yang ini korang dah tahu dah. Okay, yang ni korang dah tahu sebab kita tahu obviously mestilah pelantak dan cerucuk tu dua-dua keras. So bila keras, dia terbaliklah. Kalau tadi permukaan lembut, T panjang. So, kalau permukaan keras, T pendek. So, bila T pendek, F besar. So, apa maksud kadar perubahan momentum? Kadar perubahan momentum, tadi kan kita belajar dia adalah daya impuls. Okay, so benda yang sama lah sebenarnya. Cuma, dia cakap pasal, maksudnya dari segi maksud dia sebenarnya sama. Kadar perubahan momentum tinggi menyebabkan daya impuls yang tinggi terhasil. So, yang atas ni, okay, kita ada tambahan point. So, pelantak ni dijatuhkan daripada satu ketinggian. Okay, so korang kena faham bahawa bila kita jatuhkan, contohlah kita ada dua, okay, sekejap. Katakanlah ada dua benda, okay, dua benda ni. So, ini adalah kita punya lantai, contoh. So, A dan B, bila kita jatuhkan dia, A ni, sebab dia punya kedudukan lagi tinggi, by the time dia sampai, dia adalah lagi laju. B, dia kedudukan dia lagi rendah. Jadi bila dia jatuh, walaupun laju dia bertambah tapi tidak selaju A. So dekat atas ni waktu dia berlanggar tu, laju A lebih besar daripada laju B. Sebab bila objek jatuh, dia akan makin laju. So lagi lama dia jatuh, lagi lajulah dia. Jadi bila kita jatuhkan daripada satu ketinggian, dia akan jatuh dengan hal laju yang tinggi. So, bila V tinggi, kita tahu P sama dengan MV. Bila V tinggi, P pun tinggi juga. Sebab tu dia kata momentum yang tinggi. Okay, so bila momentum yang tinggi, maksudnya perubahan momentum akan tinggilah sebab MV tolak MU.
So bila kita salah satu tinggi, hasil tolak diorang tu akan jadi besar juga. So perubahan momentum pun besar juga. Okay, jadi anyway, soalan macam ni dia boleh pusing dua-dua. Maksudnya masa panjang pun boleh, masa pendek pun boleh. Jadi tengoklah keadaan dia macam mana dan pastikan kita boleh jawab dengan betul. Alright, so sekarang kita tengok, okay, untuk yang seterusnya, kita tak habis lagi sebenarnya subtopik ni. Ada lagi satu iaitu menghubungkaitkan masa impak dengan impuls. Okay, cuma yang ini cikgu rasa cikgu akan letak dekat video yang seterusnya. Okay, terima kasih.